الانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekat mana ni kita? Pada muka 32 situ dah. Amalan malaikah dalam langit. Ya, awak tajuk lagu tu Amalan segala malaikat dalam langit-langit, dalam segala langit yang 7. Jadi dia nak royak pekerjaan ni salah satu je. Amalan dia banyak lagi. Ni musannaf kita nak cerita amalan salah satu daripada amalan malaikat. Kata setengah ulama, berkata setengah ulama, ada setengah ulama berkata. Jadi murad dengan setengah ulama di sini ni, kalau kita kata nak cari kat boleh jumpalah siapa dia yang kata tu. Yang ni kena kepada Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Syekh Abdullah atau dikatakan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dia ni tuan ratib Al-Haddad yang kita ada baca dan nawaitu ta'alluma tu lapan niat tu hak dia juga, niat mengaji tu. Ini salah satu daripada orang yang cerita. Kalau kita nak cari lagi, ada juga sebut dengan cara mafhumnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia, begitulah lebih kurang. Cuma sini musannaf kita terjemuh ambil daripada perkataan Syekh Abdullah bin Haddad bin Alawi Al-Haddad. Boleh kita rojak carilah dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah dia. Kita tengok di situ adalah sebut. Dan kebanyakan adalah musannaf kita syadab ni nakar daripada tu pun ada sebahagian lah. Ada juga sebahagian dia ambil daripada kitab tu. Maka kata setengah ulama tu yang dinakar oleh syadab tu kena ke Datuk ni lah. Kata setengah ulama telah sampai hadis, telah sampai berita, telah sampai khabaran kepada kami. Sampai hadis ini sampai khabaran kepada kami. Jadi Syekh Abdullah Al-Haddad sebut balaghana, sampai akan kami. Sebut atau rupa tu kalau sirah tu orang panggil sirah tak ada jazai dah tu. Maka darjah hadis tu wallahu alam tidak ternyata, cuma dia kata sampai berita kepada dia ya. Kepada Habib Abdullah ni. Dia katakan telah sampai hadis bahwasanya apa? Nyo tu Allah Ta'ala dia kata
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membahagi amalan sembahyang, membahagi pekerjaan-pekerjaan dalam sembahyang tu. Kita dak semaya ambil daripada takbir sampai ke salat ya banyak kerja ke. Maka Allah membagikan amalan-amalan pekerjaan dalam semaya. Membagi takluk dalam langit, dalam segala langit, dalam segala lapisan langit. Lapisan semua 7 lapisan langit tu ada amalan semaya berlaku dalam langit. Allah Ta'ala bagi ke dia, membagi ke takluk situ, membagi kepada 40 saf daripada malaikat. 40 sah daripada malaikat. Begitulah Syaidah pun sebut 40 sah juga daripada malaikat. Tapi bila kita tengok dalam kitab Nasihat Diniyah tu, ia kata 40,000. Wallahu a'lam lah. Dia kata orang panggil 40,000. 40,000. Dah 40,000 sah. Tapi Syaidah kata 40 sah ya. Maka Datuk ni pun yang ambil turut tu, yang mengawak ringkasan daripada tu. Maka kata dia, Allah Ta'ala duk bagi amalan semaya dalam langit tu bagi kepada 40 sah daripada malaikat. Sah malaikat. Jadi malaikat tu bersah-sahnya buat sah 40 sah. Dan tiap-tiap saf, dan pada tiap-tiap saf, satu saf tu 70,000 malaikat. Ni tak apalah, 70,000 puak malaikat. 70,000 malaikat. Satu sah tu 70,000. Satu sah 70,000. Maknanya berapa dah? 7 digali dengan 40 jadi berapa? Kunggi. Jadi kunggi. Tu ramai mana malaikat. Satu sah tu 70,000 malaikat. Dia kata gitu. 10 sah ni sebenarnya orang panggil kisah ataupun berita khabaran mari gitu je tu. Kadang-kadang orang panggil atas rupa daripada hadis tu, hadis mauquf, berita daripada sahabat, daripada tabi'in, wallahu alam lah. Tu. Maka kata dia 10 sah mubtadah. Bermula 10 saf daripada 40 tu. 40 sah. 10 sah daripada dia khabar berdiri. Jadi berdiri mereka itu selama-lama. Berdiri mereka itu selama-lama. Dalam 10 sah tu ada 10 malaikat tu pakat berdiri selama-lama. Duk berdiri lagu tu, berdiri. Tiada rokok. Jadi tiada merokok mereka itu selama-lama. Tak rokok dah. Tak rokok dah. Ya Allah Ta'ala perintah gapo? Apakah kerja hak tu lah. Tak ada bukti-bukti. Hak Allah Ta'ala suruh tasbih lagu tu lah sampai kiamat. Yang Allah Ta'ala suruh takbir sampai kiamat. Hak Allah Ta'ala suruh berdiri sampai kiamat. Tak rokok dah. Dan 10 saf. Dan bermula 10 saf. Jadi daripadanya jugalah. Bermula saf daripada 10 daripada 40 sah tu. 10 sah laginya khabar rokok. Ini rokok mereka itu selama-lama. Mereka rokok seteru, pakai rokok tu. Tak lengah ke? Hok tu malaikat. Mereka ini tak ada jadi super kita. Amalan tetap hak dia mudah. Tu rokok selama-lama, tiada sujud. Jadi sampai kiamat tak sujud dah. Rokok sokmo-sokmo. Tu tengok. Masya-Allah banyak mana tak tahulah malaikat ni. Ni kita kata sebahagian je. Ni satu bahagian saja, bukan semua. Ada tengok ke malam Mi'raj Nabi kita naik sampai kepada mana? Sampai kepada Baitul Ma'mur tu kan Tengok di Baitul Ma'mur tu. Nabi kata tiap-tiap hari Allah Ta'ala malaikat masuk hidup semai wa ibadat dalam Baitul Ma'mur.
Masuk buat ibadat. Lepas tu bila masuk akan keluar. Hak keluar tu tak masuk dah. Tak masuk dah selama-lamanya. Jadi hak lain pula esok ke tu. Hak lain pula. Lepas tu lusa hak lain pula. Lagu tu lah sampai kiamat. Nak royak kata malaikat Allah Ta'ala ni sangat banyak. Tidak siapa tahu bilangnya dia malaikat Allah. Nampak tu dah. Habis itu. Faham tak tu? Kalau gitu kata di sini pun supo. Duk rokok semua. Tak, dak sujud dah. Dan 10 dan bermula 10 sab daripadanya. Ni tak ada daripada. Pasal ni tak ada. Nak kira. Dan 10 sab daripadanya daripada 40 sah tu 10 jadi berapa dah? Jadi 30 lah. Siapa dengan hak ni? 10 sah daripada 40 tu sujud khabah. Sujud mereka itu. Mereka tu sujud selama-lama. Sujud sokmo-sokmo. Sujud sampai kiamat. Sujud tak berhenti-berhenti. Sujud selama-lama. Tidak angkat kepala. Tidak angkat mereka itu akan kepala. Tidak angkat daripada sujud tu. Tak ada angkat kepala dah. Dek sujud tunduk lagu tu lah. Dek sujud lagu tu lah. Tidak angkat kepala dah. Tu daripadanya. Habis itu. Tapi ada lah yang angkat 2 kali. Angkat sekali tekan Nabi. Depan lagi nak rayak pula. Ada satu warid pula datang. Yang angkat mari tu. Tekan Nabi pergi sapa. Nabi bisalai Assalamualaikum. Dia bangun mari. Jawab salam Nabi. Dia sujud pula. Sebab tu jadi hasil 2 kali sujud tu. Hasil 2 kali sujud tu. Tu di sini dia kecek satu warid mari. Tu. Maka tidak angkat kepala daripadanya. Dan 10 sab bermula 10 sah daripadanya daripada 40 tu hak ni yang terakhir. Maknanya yang ke-40 dah lah ni. 10 sah daripada 40 tu duduk selama-lama. Duduk oleh mereka itu malaikat selama-lama. Yaq'uduna. Duduk mereka itu selama-lama. Tidak berdiri sampai kiamat. Tak berdiri dah. Tidak akan berdiri. Kerana Allah Ta'ala perintah lagu tu lah. Tidak berdiri sampai kiamat. Masya Allah tu dah. Dan dihimpun pahala amalan. Ni musanah kita ni. Allah. Dan dihimpun pahala. Dan dihimpun. Ni kalau nak buat tasheh baru lah. Saya kena. Kalau tak ada masa lah boleh tasheh sungguh ti. Kitab ni pula pun. Dan dihimpun pahala amalan malaikat. Dihimpun. Jadi dihimpunkan segala pekerjaan malaikat. Dia kecek pahala. Dihimpun pahala. Dihimpun pekerjaan malaikat. Dan segala pahala amalan malaikat. Buat gitulah. Untuk nak tanggung hak dia. Ni terlari daripada hak Syed Daud dah ni. Terlari dah. Dan dihimpun pahala amalan malaikat. Dihimpun segala pekerjaan. Dihimpun segala pekerjaan malaikat. Dan pahala amalan malaikat. Awak gitu. Jadi himpun segala kerjaan tak ni. Hak rokok pun rokok semua. Hak duduk pun duduk semua. Hak sujud pun sujud sentiasa. Yang berdiri pun berdiri sentiasa. Maka Allah Ta'ala himpun. Ni himpun ni dihimpun ni siapa himpun? Allah. Dihimpunnya ni oleh Allah Ta'ala. Akan segala pekerjaan malaikat tu. Dihimpun dalam 2 rakaat sembahyang jua. Dihimpun dalam 2 rakaat sembahyang jua. Ni kita kena kaji. Lebih lagi kita di akhir zaman ni banyak fitnah sangat dah. Banyak puak tu puak ni puak hak duk tuntut nah cari nah mana dalil. Maka nak baca kitab lain tak supaya mai dulu dah. Baca kitab lain kena beringat. Makna beringat lagu mana? Kita kena amati, kena kaji hati. Lebih lagi nak mengajar kat kampung sikit lagi pun yang ni hak boleh sing cokoh mari sore dua tah. Hak boleh sing jenis nak tek ambil mana tu. Siap kita bersih jenis tak ada kamat ti. Pada atuk guru kita ni duk buat molek lah tu.
Tok kita je ambil pada tempat yang comel-comel. Cuma kita tak tahu tempat ambil tu, molek kita kaji tak comel. Tu lebih lagi learning ni. Tu. Dan dihimpun pahala amalan malaikat tu dihimpun dalam 2 rakaat sembahyang jua. Dihimpun bagi manusia dalam bumi. Maksud manusia ni orang beriman lah. Dihimpun bagi manusia, yakni segala orang beriman dalam bumi ni. Masya Allah, kita dah kerja rokok sujud ni, ambil amalan orang atas, ambil amalan pok malaikat atas langit tu, duk buat juga tu, bukan main. Tu bukan darajat manusia lebih tinggi pada darajat malaikat pula kalau buat amalan dengan Allah Ta'ala dengan jujur ikhlas. Masya Allah. Tu habis itu nampak tu dah. Maka musannif kata, hak ni sebenarnya maka tiliklah ni. Hak ni kata Syekh Abdullah bin Haddad ni. Maka tiliklah. Dia kata, maka tiliklah hei orang mukmin. Fikirlah. Maksud tilik ni tilik dengan mata hati. Tiliklah. Jadi fikirlah dengan mata hati engkau tu, hei orang beriman, orang mukmin. Mung tilik fikir tengoklah dengan mata hati mung tu, hei orang beriman. Tilik kepada pemberian dan kurniaan Tuhan. Tiliklah kepada pemberian dan kurniaan Tuhan. Jadi kurniaan Tuhan atas segala orang yang beriman dah. Kurniaan Tuhan jadi atas segala orang yang beriman. Mung tiliklah, perhatilah, fikirlah kepada pemberian Allah Ta'ala dan kurniaan Tuhan atas kita orang beriman ni. Kurnia akan pahala sembahyang yang amat besar ini. Mu cuba fikir tengok, bukan benda biasa kita dah buat harian ni. Pahala pok-pok mereka yang kerja atas langit nu. Masya Allah. Begitulah yang dinakalkan ambil mari. Saya pun tak ada panjang lebar lah tu. Tu ya tak payah mana dah ni. Cuma kita nak betul-betul ibarat, betul mafhum gitu ya. Padahal bacaan mudah lah. Bacaan ni sangat mudah. Tapi kadang-kadang setengah-setengah mafhumnya kena betul sikit gitu. Dan pada riwayat Jabir dan Muaz radhiyallahu anhu pun satu hadis pula. Tapi hadis ni dikatakan jasuk riwayat sampai ke Jabir, Jabir bin Abdullah sahabat Nabi, dan Muad bin Jaban radhiyallahu anhuma, dua sahabat ni meriwayatkan berita ni atau hadis ni. Hadis ni dinamakan hadis mauquf. Bila sanad sampai sahabat dinamakan hadis mauquf. Dan pada sabit pada riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an dan Muaz bin Jaban radhiyallahu anhuma, minta Allah Taala redha daripada dua tokoh sahabat ni. Jabir ni pun sakit, Muaz pun sakit. Jabir ni ada masjid dia lah, kalau dekat dengan kawasan kita pergi Perai Khandaq ke, ada kubur, bukan kubur, dia kawasan Perai Khandaq tu ada bukit. Lepas tu tepi tu ada masjid Jabir. Kawasan kampung dia tu Jabir bin Abdullah. Tu Jabir tu hak Nabi tunjuk mukjizat, hak kata air tu apa nama, hak laut nasi. Laut kambing sepuyuk boleh makan, sahabat beribu. Tu tak habis, tak kering-kering tu. Nabi tunjuk mukjizat. Tu jadi pada Nabi ya, mula ya kambing sikit je ke, kambing seekor. Lepas tu nak pergi pada Nabi, muka Nabi duk kerja letih ni. Duk gali kondak tu, gali parit tu, nak bersiap pek untuk perai tu. Nak pergi letih tu jadi cuik-cuik Nabi, ya Rasulullah, ambil sidai dia Rasulullah. Molek kambing moleh ya. Tu minta buat sidai. Nabi panggil belakang. Nabi kata, "Hei, kita pergi mau japai belakang wah." Nabi luwek panggil semua. "Hei, buat kita pergi rumah Jabir semua." Sahabat pun bakal berrugi. Jabir ni peluh dah, la ilaha illallah, siap dah. Aku minta sidai. Nabi panggil semua. Minta sidai, Tok Guru ambil stay ponok hari. Tu dia. Yang mengeluh. Akhirnya bini pun kejut. Akhirnya nasi tu lah tunjuk mukjizat. Makan pun tak kenyit. Makan pun tak habis-habis. Lauk nasi tu. Cebok banyak tu lah. Cebok banyak tu lah. Ni Jabir bin Abdullah. Tempat dia tu.
Tetapi nak ayat kata riwayat Jabir bin Abdullah. Hadis ni kalau kita nak cari kat dia ada sebut dalam kitab Raudatul Ulama wa Nuzhatul Fudala. Kita tengok dalam kitab tu lah. Cuma kalau cari dalam sunan-sunan tak ada lah. Maknanya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim gapo, dalam segala hadis-hadis Sunan Sittah tu tak ada sebut lah. Cuma ada nakan mari. Wallahu alam lah di atas sanad dia, cuma dia tak ada angkat sampai ke Nabi. Benda ni riwayat oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Mu'ad radhiyallahu taala anhuma. Tu sebut dalam kitab Raudatul Ulama wa Nuzhatul Fudala muka 183. Kita tengok dah dalam bab masalah bicara ismaya dan kelebihan ismaya tu. Ala kulli hal kita baca syadab kita ni ya benda ni kau dah terghib amale, jadi tak ada jadi sampai ke tahap menghukum halal haram ataupun wajib ke apa semua. Maka hadis ni tu qadaning ialah riwayat mari. Tu. Dan pada riwayat Jabir, hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Mu'ad bin Jaban radhiyallahu taala anhuma, kata dia, tetap kala dinaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tengok dalam kitab Cidi tu, Baba Rashidi tu, dia kata hadis tu tersebut dalam kitab apa dia, dalam kitab apa dia ni, kitab apa ada baca apa tak ada baca tu kitab apa dia, kitab apa fadilat banyak tu, kitab gapo dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun dalam kitab hok cara fadilat banyak tu. Tapi kitab tu hok banyak hadis maudhu' pun banyak, hok kata fadilat semaya tarawih dalam kitab tu. Tarawih hari pertama boleh gapo, hari yang dua boleh gapo. Banyak ke orang nak ambil kitab tu siap lah dah. Jatuh hari banyak. Tu kitab gapo Hak baca apa tak ada baca kitab apa pagi? Durratun Nasihin. Durrah. Tu Baba Syirih Rashidiyah tahqiq dia kata hadis ni ada sebut dalam kitab Durrah. Tapi saya tengok saya kata adalah kitab Raudatul Ulama, kerana apa? Kerana sirah dia tu terlebih dekat dengan lafaz yang ada dalam Raudatul Ulama lagi pada kitab Durratun Nasihin. Dalam kitab Durratun Nasihin tu jadi sirah dia tu tak jadi semakar sangat, cuma atas rupa lebih kurang ya. Tu. Maka terlebih dekat dengan kitab Raudatul Ulama wa Nuzhatul Fudala. Tu pada muka 183. Kita tengoklah kitab tu. Maka kata musannif, tu nak baca cepat-cepat lah. Ya moga hadis ni mauquf saja. Dan pada riwayat Jabir dan Mu'ad radhiyallahu anhuma, kita pun nak royak kepada kita ni bukan tujuan gapo dak, tujuan kita ni boleh orang panggil ketika kita ngajar tu ya kena pandai-pandai jijak kata. Pandai jijak ni tepat hok hadis bahasa ni jijak habis mat sungguh. Habis. Allah semalam duk gomo hadis ni lama siap pula. Kita kena cara kalau masalah hadis tu duk tahap hadis doa, kita jijak koda-koda. Kalau hadis tu hadis sahih, Allah kita pergi siapa suk. Tu orang panggil cara kita mengajar jangan ni kadang-kadang duk gomo tak khutbah tu. Hok ni duk jajah hok ni siap pula. Jadi jangan kita duk jadi tak kena pandai timeh tengok keadaan. Habis tu dia banyak dah lagu tu. Masalah tu duk jadi tu. Kata mulai kitab sikit amai duk jajo, lebih lagi lah ni sosial pula dah duk luas-luas sebarang ni. Siap, habis tu duk kritik di demo banyak tu. Kita tak amati, tak timeh jadi sesuai dengan keadaan. Tu. Tetap kalau dinaikkan dinaik oleh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, jadi pada malam Mi'raj lah. Kita kalau dinaikkan
lamma urijan nabi, dalam mata tu ya. Tetap kala dinaikkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, yakni pada malam Mi'raj. Tetap kala tu melihat, tu jawab tetap kala. Ra'a. Tetap kala tu melihat ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada langit dunia tu, langit yang pertama tu lah. Langit dunia, yakni langit pertama tu, Nabi kita melihat apa? Malaikah, jadi akan beberapa malaikat. Tu maf'ul bagi melihat. Melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada langit dunia ni akan beberapa malaikat. Dia nampak puak malaikat. Lagu mana? Han keadaan malaikat tu berdiri selama-lama. Berdiri selama-lama. Tidak rokok. Tidak rokok. Berdiri selama-lama tidak rokok. Berdiri buat apa? Ilak pada berdiri. Kerana berzikir kepada Allah Ta'ala. Kerana berzikir kepada Allah. Dalam mata sebut yazkuruna, ya, tak sebut tu yaqumun. Yazkurun, tapi syadab kita ni ya orang ambil dengan cara pitah mafhum dah. Berdiri berzikir. Berdiri selama-lama tidak rokok. Kerana berzikir kepada Allah Ta'ala. Duk berdiri berzikir tu, tak rokok-rokok dah. Dan melihat, yakni oleh Nabi SAW, melihat ia. Melihat pada langit yang kedua pula. Tekan naik kepada langit yang kedua tu, Nabi melihat apa? Rokok, yakni malaikat yang rokok. Tengok kata kita. Malaikat yang rokok selama-lama. Duk, bila naik ke langit yang kedua, di langit kedua tu Nabi gapo ada di situ? Nabi gapo ada di langit yang kedua? Nabi langit pertama Nabi ada, langit yang kedua Nabi apa? Min kata siaplah. Tu lupa bimbing dah. Makan di Covid. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sore ke? Adik kakak Nabi Yusuf pula dah. Nabi Musa pula. Nabi Harun. Gitu dah. Langit ketiga. Langit keempat. Ngaji susah dah. Ingat susah lagi. Ngaji tu susah dah, ingat tu susah pula. Allahu Akbar. Ni tak ada kata kitab kita makan di anak-anak atau terbakar api ni, kita nak buat lagu mana? Kalau tak sipel benda tu lah dada kita nak buat lagu mana? Tu dulu dah ya. Shout out ni kita, ya klik mari tani, ya buat kitab mari tak? Nak tanya, ya buat kitab mari semari dua, kita bawa gapo mana? Dado dia ya. Tok guru dulu hijrah pergi situ sini pun bawa dado. Bawa dado pergi. Jatuh situ buka ponok situ pula. Terus sini pun buka sini pula. Tu. Kita ni kalau nak bimbing kitab susu. Tak ada bawa kitab mari kita. Allah, teruk ni ilmu kita ni. Kemudian kata dia pergi cari tengok. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, dan melihat pada langit kedua, rokok selama-lama tiada mengangkat kepala daripada rokok. Perokok selama-lama tiada angkat kepala mereka itu, tiada mengangkat daripada rokok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duk rokok tak ada angkat dah. Dan melihat pada langit yang ketiga, melihat ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada langit yang ketiga pula. Langit ketiga pula tu Nabi tengok apa? Sujud. Jadi malaikat yang sujud selama-lama. Awak gitulah. Malaikat yang sujud selama-lama. Nampak pun malaikat duk sujud selama-lama. Tiada mengangkat kepala. Tiada mengangkat kepala mereka itu daripada sujud tu. Mereka tak angkat kepala daripada sujud. Maknanya dah sujud semua. Masya Allah. Malaikat hak ni hak lagi hurai hak tak ni.
Malaikat waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai. Waktu Rasulullah mula-mula sampai, ini sampai ke langit yang ketiga. Mula-mula Nabi sampai ke langit yang ketiga tu dan beri salam, memberi salam, yakni bersalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wisalah kepada mereka itu. Mereka itu mana? Mereka itu malaikat-malaikat. Nabi pun wisalah. Assalamualaikum. Maka mereka itu pun mudah ya lah, kita yang mudah ya. Mereka itu pun angkat kepala daripada sujud tu. Lepas pada Nabi wisalah, mereka yang sedang sujud pun angkat kepala daripada sujud. Angkat buat apa? Angkat tu kerana jawab akan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jawab salam Nabi. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullah. Tu angkat kepala jawab salam. Kemudian jadi selepas jawab salam maka sujud pula. Jadi kali yang kedua. Sujud pula kali yang kedua sehingga selama-lamanya, jadi sampai kiamat. Sampai kiamat. Pakai sujud kali ni pakai sampai kiamat lah. Tu masya-Allah. Jadi berapa kali sujud pun malaikat? 2 kali. Kali pertama sujud hak asar. Lepas tu kali yang kedua sujud terik kali yang kedua kerana dia bangun mari untuk nak jawab salam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu maka sebab 2 kali sujud malaikat. Ni mudah dah. Jadi hak ni kalau hak syadab ni jadi ibarat tua, jadi payah sikit ni musnad kita buat mudah. Mudah jadi satu kisah pula lah. Mudah pun kita baca cepat-cepat lah, kena duk kira banyak ni. Maka sebab 2 kali sujud oleh malaikat tu, sebab 2 kali sujud oleh puak-puak malaikat tu lah. 2 kali sujud. Tu 2 kali di masa, jadi pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Naik ke langit yang ke berapa? Yang ketiga tu. Teka Nabi kita naik ke langit yang ketiga, malaikat sujud 2 kali kan. Sebab 2 kali sujud itulah difardu di atas kita. Difardu, diperintah di atas kita umat Nabi. Atas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Difardu atas kita pun 2 sujud juga pada tiap rakaat. Pada tiap satu rakaat tu 2 kali sujud. Hikmatnya mari situ juga. Salah satu hikmat dia. Tapi kalau kita kata kalau tidak tilik kepada hikmat tu, ada dalam kitab fiqh sebut hikmat sujud 2 kali kerana kali pertama kita sujud kerana Allah. Lepas tu kita bangun daripada sujud, kita berdoa, maka Allah Ta'ala terimakan doa kita dah dengan sujud pertama tu. Dengan sebab Tuhan terima doa kita tu, kita sujud pula kali yang kedua kerana syukur di atas penerimaan doa kita pada sujud pertama tu. Lalu sujud yang kedua tu nak syukurkan akan nikmat Tuhan. Tu hikmat tu sebut dalam kitab fiqh lah. Dia tak i'anah mana. Tu. Masya-Allah ada sebut dalam kitab tu. Maka ni pun hikmat ni. Hikmat ni. Kena wiluah lah, jangan tuju so lah lama. Tu dia, Allahu Akbar. Tu dah. Tu. Kena amati sikit lah. Kena amati jaga-jaga sikit. Lebih lagi kalau kita nak ngajar, nak live shot ni. Ni saya bagi serata dunia ni. Kena amati. Malaikat ni ngajar, tak ada kira apa. Koda-koda oleh kapung. Tengok lagi. Kalau nak live shot ni, tak boleh. Tak boleh. Ni pekdah juga. Saya ni satunya, kita kata live shot ni satu pekdah untuk diri satunya kita terlebih beringat. Terlebih beringat segala maklumat yang disampaikan itu betul-betul sahih dan ada dasar tempat amik. Itu sebab dia pergi jauh sampai ke Mekah mana. Mekah pun duk tengok, Mesir pun duk tengok, Indo pun duk tengok, Brunei duk tengok dalam Facebook tu kan. Negara hak melihat ni
Negara hok duk tengok ni berapa dek? No. Indonesia, Brunei mana duk tengok juga. Tu. Serata-rata di Mekah mana. Tu usahalah kita jaga-jaga benda tu. Ni setengah-tengah temu lah kitab memang jajah belakang. Dalam kitab tu sebut tak boleh beli benda tu hari tu. Siap belakang jajah belakang dalam Facebook tu nyanyo. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Kemudian kata dia rahimahullah, mana dah beri salam kepada mereka itu, maka mereka pun jawab salam. Difardukan di atas kita pun 2 sujud juga pada tiap-tiap rakaat. Habis kat tu. Dan pada langit yang keempat, jadi melihat Nabi pada langit yang keempat, tasyahud mereka itu malaikat tu selama-lama duk tahiyat at-tahiyyatun mubatu selama-lamanya, duk tasyahud selama-lama, duduk tasyahud selama-lamanya. Duk lagu tu atas kelakuan dia tu. Dan pada langit, dan melihat Nabi pada langit yang kelima pula bertasbih dan berzikir oleh mereka itu, puak-puak malaikat tu selama-lama tu subhanallah. Allah duk berzikir Tuhan. Yusabbihuna wa yadhkuruna Allah. Duk tasbih, duk berzikir mereka itu selama-lamanya. Nabi duk nampak. Dan pada langit ke-6, dan melihat Nabi pada langit ke-6 bertakbir oleh mereka itu malaikat tu selama-lama. Dalam Raudhatul Ulama ada sebut lagi tu, bukan takbir saja, bukan yukabbirun, yuhallilun, bertakbir dan bertahlil. Kata-kata itu bertakbir dan bertahlil mereka itu selama-lama. Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar la ilaha illallah. Dia kebir selama-lama di pada langit yang kena tu. Dia pakai dia takbir, dia bertahlil. Bertakbir dan bertahlil mereka selama-lama. Dan pada langit ketujuh, pada langit ketujuh mengucap salam mereka itu malaikat tu mengucap salam. Dalam kitab Raudhatul Ulama ia sebut lagi tu, wa yaquluna ya salam ya salam. Kita betul tambah situ. Mengucap salam mereka itu, mengucap lagu mana? Jadi berkata mereka itu ya salam ya salam. Ya salam ya salam ya salam, ya wahai Tuhan yang salam, wahai Tuhan yang menselamatkan, selamatkanlah kami. Salah kata gitu, ya salam ya salam ya salam. Malaikat tu kata gitu. Bukan assalamualaikum gitu dah. Assalamualaikum salam ke biu. Assalamualaikum. Bukan salam lagu tu. Mengucap salam, yakni berkata ya salam ya salam ya salam. Mereka itu malaikat tu. Masya Allah. Kata lagu tu lah pada langit yang ketujuh. Ya salam ya salam ya salam ya salam. Kita tengok kitab Raudhatul Ulama. Dia kata mengucap salam dengan makna tu. Kata mengucap salam tu dari takluk kepada mengucap. Mengucap salam tu semenjak dari masa dijadikan akan mereka itu. Semenjak daripada Allah Ta'ala jadikan mereka tu, duk kata lagu tu dah. Tu jadi mereka pak, Allah Ta'ala jadi untuk mengucap tu. Ya bukan mengucap lagu tu. Ya salam, ya salam, ya salam. Allah hingga selama-lamanya, sampai bila-bila, sampai kiamat. Duk kata lagu tu lah. Mula daripada Allah Ta'ala jadikan mereka sampai kiamat, dia kata ya salam ya salam ya salam. Tak payah dah. Mula-mula fardu sembahyang. Tengok tu pula dah. Kok mana mari tak maudhu lagu ni. Ni hubungi hak saat ni juga ni. Mula-mula fardu sembahyang. Tak apalah. Dan apabila melihat Nabi, dia hubung kisah saat ni. Dia hubung cerita saat ni tu. Bukan kata hak baru dah. Dan apabila melihat oleh Nabi, melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nampak
melihat akan amalan malaikat dalam langit ini. Duk nampak malaikat duk buat benda tu. Langit pertama duk berdiri berzikir, langit kedua duk rokok, tak sujud, langit ketiga lagu itulah. Tetap kalau Nabi nampak akan amalan malaikat dalam langit ni, oh jawabnya, jawab dia tak kalah. Maka apabila Nabi nampak amalan tu bercita-cita, yani maka bercita-cita ia Nabi SAW bercita-cita. Jadi ada keinginan hati, bercita-cita hati wasenok weh. Wasenok weh, comel weh. Tengok malaikat tu rokok Allah comel, tengok malaikat ni sujud Allah amalan tu pun comel. Bercita-cita ia Nabi SAW. Cita gapo? Bahawa, yani akan bahawa dijadi dan diperdu amalan malaikat ini dijadi yani oleh Allah dan diperdu oleh Allah akan amalan malaikat ni semua ni difardu kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Comel kalau Allah Taala fardu amalan-amalan ni kepadaku dan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comel weh kalau Tuhan fardu amalan ni kepadaku dan kepada umat-umat. Masya-Allah. Nabi pun cita-cita hati. Kita tengok lagi kitab Rawdatul Ulama. Nabi ibarat dengan ham. Dalam katanya wa hamma qalbun nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna lahu, apa nama tak ingat dah. Dan Nabi pun cita-cita bahawa dijadikan dan difardukan amalan malaikat ni difardu kepadanya, jadi ke atasnya, ke atas Nabi dan dan ke atas umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comelnya Nabi kan. Dia nampak so. Tekah tu Allah Taala tak fardu semaya lagi tu. Dia baru nampak amalan. Duk tengok. Oh, comel. Kalau boleh buat, oh comel. Fardu semaya bila? Siapa ke Hadratul Qudsi naik lepas pada Sidratul Muntaha, lepas pada Mustawa, lepas pada Hadratul Qudsi, sana tu diperintahkan semaya. Di sana tu lagi. Tu. Dan Tuhan telah tahu citanya, dan bermula Tuhan Allah Taala ni telah tahu, jadi pada azali lagi Allah Ta'ala sudah tahu dah dengan ilmunya yang azali. Takluk ilmu tu tangjiri qadim. Selama apa panggil pada azali lagi Allah Ta'ala tahu akan citanya, cita hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tahu, Allah Ta'ala tahu lama-lama dah. Allah Ta'ala tahu sedia kala dah cita-cita hati itu. Sebelum tu jadi Nabi lagi, sebelum Allah Ta'ala nak fardu semaya lagi, Allah Ta'ala tahu dah cita-cita tu pada azali. Ni musnah kita datang. Dan Tuhan telah tahu citanya pada azali, serta pula Tuhan telah mengetahui di awalnya. Kecek lagu tu, Masya Allah. Ni ibarat ni kesamaran. Serta pula Tuhan telah mengetahui di awalnya, jadi pada azali. Di awal tu bukan berkata di awal Nabi naik tu lagi dak. Faham kok tu. Serta pula Tuhan telah mengetahui di awalnya, jadi pada azalinya lagi. Allah Ta'ala tahu di awal, jadi pada azali lagi. Yani sebelum menjadi akan Nabi lagi. Sebelum menjadi akan Nabi SAW lagi, sebelum diangkat ke langit tu lagi, Allah tahu pada azali, telah mengetahui di awalnya bahwasanya, telah mengetahui di awalnya, jadi pada azalinya akan bahwasanya. Tu dia mau kena pandang kira lah kata saya kata akan tu tu ulai kalau dia mau tak tandang tu dia mau akan jadi orang panggil kata-kata keliru lah ibarat. Kita ni dia kena berpandu dengan nahwu semata-mata untuk mentahqiqkan cepet dia. Tak pandu dengan nahwu ni tak akan boleh faham dengan cara halusi. Tu. Tu. Nak baca kitab Jawi pun kena reti nahwu. Kena reti nahwu. Tak reti nahwu ni kadang-kadang dia mengarut ke kapung. Dia mengarut. Sebab itulah kalau kita yang rasa muda-muda dengan ilmu nahwu tu yang ni.
Aku nak ambil kutip jawi-jawi dia kau dah ngajak di kampung. Ngajak apa di kampung? Mengarut gapo pun tak reti nahu nama kau lagu mana. Kena reti juga benda ni. Ni mudah lah ni kalau hak share out lagi kena kira nahu tu. Dalam musalli. Habis itu maka kata musannif rahimahullah, Allah Ta'ala serta pula Tuhan. Ni sebenarnya ni masuk dalam perkataan Mu'ad dan Jabir lagi ni. Ini riwayat dia lagi ni. Kalau kita kira. Serta pula Tuhan telah mengetahui di awalnya, pada azalinya, akan bahawasanya, tak rojak, sembahyang akan difardu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu sedia kala lagi dia kata dia nak perintah semaya ke atas Muhammad. Dia nak fardu semaya ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak itu. Saya tahu tak pergi pada azali, tahu dah. Tapi tahu dah pun dia tulis dalam Lauh Mahfuz tu teka jadi langit bumi tu dia tulis. Dia tulis kata dia nak fardu 50 semaya. Tengok ke pada malam Mi'raj ke, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Pada ketika Nabi duduk di Hadratul Qudsi, di tempat tu Allah Subhanahu wa taala kehendak supaya Nabi melihat zatnya yang tak bertempat. Maka Nabi pun nampak zat Allah Subhanahu wa taala yang tak bertempat itu. Ketika Nabi bertempat, sampai Nabi tak boleh cerita kata Tuhan duduk di jihad, duduk berpihak, duduk kelakuan yang mana, tak boleh cerita sebab Allah Taala tu tak bertempat zat dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tu melihat zat Tuhan. Ketika tu Nabi pun sujud kepada Allah. Bila sujud tu Allah Taala macam-macam lah ada kata dia, kita duk ngaji dalam kitab Hasyadaw juga tu, kitab Isra Mi'raj tu. Maka Allah Taala kata, ya Muhammad, inni yawma khalaqtus samawati wal ard qad faradtu alayka wa ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummatu. Hei Muhammad, pada hari hak aku buat langit bumi tu lagi dah, aku telah menulis dah ke atasmu dan umatmu 50 semaya. Klik gi kerja, klik gi buat amalan 50 semaya tu. Tu 50. Payah tahu tak pergi kata yang akan kurang jadi 5. Pada azali pun dia tahu dah. Masya Allah. Tu hak tu hurai molek, masalah peringat semaya tu. Hak tu bergantung dengan qada muallaq orang panggil. Masalah ringan semaya tu. Tu bergantung dengan qada muallaq. Hak tu kena ngajar molek kampung. Yang kedua masalah melihat zat Tuhan. Kadang-kadang duk faham kata Tuhan duk situ pula dah. Hurai tak ada cara kapan kita ni jadi masalah. Cikgu tadika jadi masalah. Allah. Habis itu maka Tuhan pun diperdu sembahyang pada malam Mi'raj ini selalu. Maka Tuhan pun diperdu sembahyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj ini selalu. Pada malam ni Allah Taala perintah, orang panggil Allah Ta'ala memfardukan 50 semaya. Asalnya 50 lah dah. Asalnya 50 semaya. Apa dia? Wa ba'da Isra'il urujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wal hisari waftarat alaihi khamsina alaihi kham apa dia? Allahumma salli alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Tu lepas pada 50 fardu, mula-mula 50, akhirnya ringan lu 50, ringan sampai kepada 5 semaya. Tu dah ialah dak situ. Tu dia. Maka Tuhan pun fardu semaya pada malam Mi'raj ini selalu. Ini satu isyarat kepada tingginya darajat semaya di atas amalan-amalan yang lain. Tu habis itu. Dan dihimpun pahala sekalian amalan malaikat dalam 7 lapisan langit tu.
Dihipung pahala sekalian amalan malaikat. Amalan malaikat dalam 7 lapis langit. Dihipung tak luk dalam 2 rakaat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sembahyang bagi Nabi dan sembahyang bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai semua amalan malaikat pahala semua tu pakai berhipung dalam 2 rakaat ya. Dalam 2 rakaat tu ada berlaku dengan rokok, dengan sujud, dengan iktidal, ada berlaku. Amalan malaikat dah tu kita dah buat. Pahala lebih besar. Sebab apa dihipung dalam 2 rakaat? Ilak pada dihipung kerana memulia kepada keduanya, yakni kepada Nabi dan umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala nak mulia ke Nabi, nak mulia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Mu'ad dan Jabir, Hana Jabir tu tak habis lagi riwayat dia. Dan kata Mu'ad bin Jabal dan Jabir sambung lagi. Ni nak habis tadi, nak habis dah. Mu'ad kata lagi. Nanti hadis ni hadis mauquf. Kata Mu'ad dan Jabir, jadi mauquf ni dia tak lewat hujah dalam hukum ahkam, hukum halal. Hadis mauquf ni dalam mazhab kita Syafi'i pun tak leh. Hadis mursan tu pun cuma Imam Syafi'i buat. Kalau kita ngaji dalam mustalah hadis tu jumpalah Imam Syafi'i seorang yang guna hadis mursal. Tu. Kata dia rahimahullah, dan kata Mu'ad dan Jabir. Sayyidina Mu'ad dan Sayyidina Jabir kata kena, maka siapa sembahyang, siapa dia yang sembahyang serta menyempurnakan syarat sembahyang, syarat sah sembahyang itulah menyempurnakan syarat, yakni syarat sah dan syarat wajib sembahyang. 2 masuk ke buat apa tu? Dan rokok atau pada syarat yang menyempurnakan rokok, sujud jadi dan sujud, sempurna rokok, sempurna sujud molek. Siapa dia kerja semaya sempurna molek rokok, syarat sujud rukun, maka sekalian pahala amalan malaikat dalam langit, sekalian pahala bagi malaikat, sekalian pahala amalan bagi malaikat yang ada dalam langit tu. So, dan orang yang dan ni atau pada malaikat, atau pada malaikat, dan sekalian pahala amalan bagi orang-orang ni, mereka yang beramal di dalamnya dalam langit, dan orang-orang yang beramal di langit. Siapa lagi orang tu? Bayar pada orang tu daripada makhluk, ini makhluk yang lain daripada malaikat. Kena kepuk nabi-nabi, anbiya, ada lagi lah dalam langit tu. Tu. Jadi pahala malaikat dari langit dan juga segala makhluk yang lain daripada malaikat hak duduk di langit tu. Oh, dia katakan maka sekalian tu mubtada, terdapat tu khabar. Maka bermula sekalian pahala amalan malaikat dalam langit dan orang yang beramal dalam langit. Terdapat, jadi terdapat ia pahala tu, terdapat kepada orang sembahyang itu. Boleh ke orang sembahyang itu. Allah Ta'ala beri kepada orang sembahyang itu. Masya Allah kan. Malam yasyad menjaga. Sebab tu pentingnya sembahyang. Ini nak menggemat saja, ni nak tergib kita. Kita rasa cinta dan sayang kepada sembahyang. Jangan tinggal-tinggal. Kerana 1-2 rakaat kita ni, Allah pahala yang sangat besar. Lebih lagi di akhir zaman tu. Di akhir zaman, sehingga Nabi katakan pada masa itu 2 rakaat, 1 kali sujud lebih mahal daripada dunia dan barang dalam isi kandungan dunia ni semua. Sikit lagi amalan kau payah lagi. Dekat kau kiamat kau payah orang kerja amalan. Dekat kiamat kau payah kerja amalan, sehingga 1 kali sujud tu lebih baik pada dunia ni. Tu. Habis itu, mula-mula orang sembahyang. Ni kecek lah. Mula-mula orang sembahyang pada satu, jadi pada salah satu daripada sembahyang yang 5. Ni tak ada ayah apa. Jadi siapa sini kampung alik dengar. Mula-mula sembahyang, mula-mula orang yang sembahyang
pada salah satu daripada sembahyang yang 5 tu. Siapa dia yang mula-mula sembahyang subuh? Siapa dia mula sembahyang asar? Kira waktu. Jangan kira ketika hipung mari duduk di umat Muhammad. Kira orang mula-mula sembahyang dalam waktu tu, waktu sikit-sikit. Orang yang sembahyang dalam waktu subuh mula-mula tu siapa? Siapa orang-orang mula-mula sembahyang asar? Sembahyang ngorek dalam waktu tu. Tu faham tu dah. Orang-orang yang sembahyang pada salah satu daripada, nak kecek, nak soreh lagi kena kata pada salah satu daripada waktu sembahyang yang 5. Bukan sembahyang 5 tu dah. Waktu sembahyang yang 5, waktu dia kira di waktu. Jangan kira di sembahyang. Kalau kira sembahyang hak fardu ni, Nabi kita hak mula-mula waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak gitu. Tapi tak kira ni. Kira hak orang yang mula-mula kerja sembahyang dalam waktu tu. Tu. Dan berkata setengah hukama, setengah ulama yang bijak pandai. Yang berbijak pandai. Ni ada kitab Al-Mughni tu ada sebut ni. Galik ke kitab Fiqh bawa marilah sebagai faedah-faedahnya. Berkata setengah hukama, setengah daripada ulama yang bijak-bijak. Ya ada dia kecek pe ya ada dasar amik mari, ya bukan kecek dengan otak kepala ya saja ni puak-puak ni. Ya ada tempat amik ni. Berkata setengah hukama, ya katakan bahwasanya tak rajak sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu yang ada sekarang ni. Sembahyang 5 waktu yang diperdu atas Muhammad ni. Sembahyang 5 waktu yang diperdu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, asal sembahyang 5 waktu tu, asal dia. Usul asal dianya ditentukan satu-satu waktu jua. Ditentukan satu-satu jua. Jadi dikerja pada waktu yang tertentu. Kalau tak kena ditentukan satu-satu waktu jua wak lagu ni. Maknanya yakni dikerja dengan terasing pada waktu yang tertentu oleh nabi-nabi yang dahulu. Awak gitu. Oleh nabi-nabi yang dahulu. Jadi ada pekerjaan dah, ada buat dah dulu. Ditentukan satu-satu waktu jua. Ditentu kepada takluk kepada ditentu tu. Ni turut bahasa kampung. Kalau bahasa kita Arab semua kita tak tahu ditentu kepada, ditentu dengan. Ditentukan satu-satu waktu jua tu ditentu kepada satu nabi daripada anbiya illah, daripada segala nabi-nabi Allah yang dahulu. Jadi dulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dulu pada nabi kita lagi. Puak-puak nabi sebelum pada tu ya ada dah kerja semaya dalam waktu-waktu tu. Tu nanti nak royak. Dan mula-mula orang sembahyang subuh siapa? Bukan orang sembahyang subuh ni, orang yang sembahyang dalam waktu subuh. Kena kecek lagu tu. Bukan sembahyang subuh hak ni, sembahyang subuh hak fardu ni nabi kita mula-mulanya. Tak ada nabi lain. Hak ni khususiat umat ni ya, sembahyang 5 waktu ni. Dan mula-mula orang sembahyang subuh, sembahyang dalam waktu subuh. Siapakah insan yang pertama yang kerjakan sujud kepada Allah dalam waktu tu? Ialah Nabi Adam alaihi salam. Tu ada kita mula-mula. Kok mana kisah dia? Tetap kala keluar, yakni keluar ia tu Adam keluar daripada syurga. Allah Taala halau tu baik daripada syurga. Keluar ke dalam dunia ini. Kinya gilangan perintah. Allah Ta'ala kata mu jangan dia masuk dekatlah pohon kayu ni. Pohon kayu ni wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Mung ni Adam dengan Hawa, mung dua orang ni ikut pekerjaan gapo, ikut buat belaka dalam syurga ni. Ikut mung nak buat gapo buat. So je aku larang jangan masuk dekat pohon kayu. Ni pohon kayu ni. Satu ayat yang lain ayat kata namanya syajaratul khuldi. Pohon kayu berkekalan. Nama dia pohon kayu berkekalan. Tu.
Oh tak wani nak masuk dekat. Duk mutar kat kawasan tu, iaitu ada haus Siti Hawa duk lari, duk munga gapo, duk mai pun duk mutar kat pohon kayu. Tak wani nak masuk dekat. Tiba-tiba iblis mari dia tipu. Iblis ni mana? Akhirnya tipu. Kesimpulannya tipu. Dia kata, "Hei ada, mung tahu ke tak? Sebab apa Allah Ta'ala larang tak sering masuk dekat pohon kayu tu. Pohon kayu tu ada satu buah kayu yang bila mung makan, mung akan berkekal dalam syurga selama-lamanya. Mung tak binasa dah. Mung tak akan boleh keluar daripada ni dah. Mung akan duduk dalam syurga ni selama-lama." Dia sumpah dengan Tuhan pula dah. Iblis. Lepas pada sumpah tu ada punya dewasa nak percaya lah. Mung sumpah dengan nama Tuhan. Iblis ni sumpah juga dengan nama Tuhan. Akhirnya tu ada pun percaya. Pergi buah kayu, makan buah kayu. Akhirnya Allah Ta'ala halau. Ibitu, qulnah bitu minha jami'a. Baik. Daripada syurga semua Allah Ta'ala kata keluar. Baik daripada syurga. Jatuh ke dunia ni, Masya Allah. Tetap kalau keluar daripada syurga ke dalam dunia, waktu malam gelap. Jatuh tu teka waktu malam gelap gelita. Waktu malam. Jatuh lek malam. Allahu Akbar, susah lagi. Keluar daripada syurga lagi. Jatuh ke dunia waktu malam pula. Waktu malam gelap gelita. Dan padahal takut ia Adam alaihi salam sehabis-habis takut Adam. Sehabis-habis takut sunguti. Moga balik tepat dah ni. Bukan syurga dah ni ke. Jatuh mari tempat mana tak tahu lek malai pula. Siti Hawa pun duk tempat lain. Masing-masing tempat. Jatuh seorang ya. Kata setengah ni lah. Ni kata setengah ya. Tu ada jatuh ke India. Siti Hawa ni jatuh ke di Jeddah tu. Tu mari jatuh. Tapi duk cari muta tak temu juga buat tu. Dua orang. Muka dunia masa tu tak ada biar lagi. Ada dua orang tu ya. Dan tetap kalau naik fajar waktu subuh. Yelah fajar waktu subuh. Tetap kalau naik fajar jadi waktu subuh, bila naik matahari cerah, Allah tu ada wasa cerah. Nampak cerah, wasa cerah. Sembahyang iyo Adam alaihi salam 2 rakaat. Semaya 2 rakaat. Sebab apa ya semaya? Ilak pada sembahyang kerana syukur, terima kasih kepada Tuhannya. Tuhan bagi Adam alaihissalam. Terima kasih ke Tuhan. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, syukur kepada Allah. Tu. Syukur ke Tuhan. Yang pertama, rakaat yang pertama, syukur iyo Adam. Syukur kepada Allah kerana lepas daripada gelap tu. Lepas daripada waktu gelap tu. Rakaat pertama syukur kerana lepas daripada waktu gelap. Yang kedua, yani bermula rakaat yang kedua. Tu kerana syukur, yani syukur ia. Kecek belik pula dah. Saat ni syukur ia kerana lepas. Ni kerana syukur. Kadang kata syukur ia kerana. Gitulah. Kerana syukur jadi cerah. Yani yang kedua nak katakan ini rakaat yang kedua syukur ia kerana jadi cerah siang hari kepada Adam. Jadi rakaat pertama syukur kerana hilang gelap. Rakaat yang kedua syukur kerana jadi cerah. Dia tak gelap, alhamdulillah. Cerah mari, alhamdulillah. Jadi 2 rakaat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tu dah. Tak ada payah puas sini. Dan mula-mula sembahyang zuhur, sembahyang pada waktu zuhur. Siapa yang sembahyang mula-mula dalam waktu zuhur tu? Tu. Mula-mula orang yang sembahyang, kena kecek ni kalau ibarat. Bermula-mula orang yang sembahyang dalam waktu zuhur itu. Siapa dia? Ialah khabar Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mula-mula kerja sembahyang dalam waktu zuhur tu. Kok mana pula cerita dia?
Tetap kala menyuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyuruh, yakni menyuruh oleh Allah, jadi akan dia menyuruh dengan sembelih akan anak bagi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala perintah sembelih anak. Masya Allah. Dia nampak dalam mimpi tu. Dia mimpi Allah Ta'ala perintahkan dia sembelih anak dia. Menyuruh ni, tetap kalau menyuruh ni, yakni mewahyu oleh Allah dalam mimpinya dengan disembelihkan anak bagi Ibrahim. Tu patut dia sorak dengan Ismail tu lepas pada yang mimpi tu. Hei anakku, sungguhnya ayah mimpi semalam, kata Allah Ta'ala ni perintah ayah supaya sembelih mung ni. Mung nampaklah mana? Fangzur maza, dalam Al-Quran sebut maza tara. Dia tanya Ibrahim Ismail lagi tu. Dia tanya lagi, moga anak ya saya, anak yang pertama, anak laki-laki pula. Duk dengan Siti apa nama, duk dengan Siti Sarah tu, tak boleh anak lagi. Tak boleh anak. Duk rasa-rasa tak nak mana dah puas Siti Sarah ni. Tiba-tiba boleh nikah dengan Siti Hajat juga, boleh anak mula-mula nama Ismail. Sayalah anak sulung ni. Anak pertama pula, sangat sayang kepada anak dia. Masya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kurbankan benda yang lebih sayang sekali tu untuk Allah. Tu Allah Taala. Dia kata kan, Ismail, mu nampak lagu mana? Ismail kata, ya abati if'an ma tu'mar satajudini insyaallahu minas sabirin. Hei ayah, buatlah apa hak Tuhan suruh tu. Insya-Allah ayah akan nampak amma ni sabar. Tak apa, buatlah. Allah, kalau kita lari. Ayah janganlah. Laki tu mati tu. Right dah, it's okay. Right. Ismail tu masya-Allah dah. Tu. Dengan sembelih anaknya bernama Nabi Ismail. Bernama Nabi Ismail alaihi salam, masya-Allah. Suruh sembelih anak dia. Asah pisah lama mana? Asah pisah nak semula Ismail tu. Takut anak saya, takut anak dia sakit. Nak mati kaligu. Tak saya sakit juga oleh semula Ismail. Siapakah Nabi Ismail tu? Tok nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tok nenek Nabi kita. Padahal Ibrahim lagi tu. Siapa tu? Tok nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bahasa Arab ni. Tok nenek Nabi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena keturunan Nabi Ismail ni Nabi Muhammad seorang ya hak jadi nabi. Tu. Adapun nabi lain-lain tu dia mari ikut jalur Nabi Nuh, Nabi Ishak, Nabi Nuh. Nabi Ishak, Nabi Yakub tu. Maka nabi tu. Anak Nabi Ibrahim juga tapi ikut jalur Siti Sarah belaka. Nabi Yahya kau tu keturunan yang mari. Nabi Yahya ni Zakaria deh. Ismail Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim. Jalur tu berlaku. Adapun Nabi Ismail ni tok nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu ni pok bangsa Arab ni. Bernama Nabi Ismail, tok nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis itu, sebab apa Allah menyuruh tu? Ilak pada menyuruh. Allah menyuruhkan dengan sembelih anak dia tu kerana hendak mencuba akan dia, akan Ibrahim, mencuba akan iman dia, mencuba akan iman Nabi Ibrahim. Nak tengok keimanan Ibrahim sekadar mana iman Ibrahim ni. Dia nak kerja ke tak turut perintah yang aku suruh. Dia sanggup ke tak nak belanja atau sanggup ke tak nak beri benda yang dia kasih sekali pada jalan Allah Ta'ala. Tengok iman dia setara mana. Allah nak cuba iman dia. Tu hendak mencuba, menguji akan dia, akan Ibrahim ni, akan iman dia. Tu. Kok mana mau cuba? Tafsir tu. Mencuba. Adakah hendak taat Ibrahim kepadanya, kepada Allah, atau tidak taat? Nak tengok Ibrahim ni nak taat ke Tuhan ke tak? Tu nak cuba Ibrahim lagu tu. Maka Nabi Ibrahim pegang pisau yang putih. Tu. Maka Nabi Ibrahim pun pegang pisau yang putih, yang ni lagi tajam. Putih di sini, putih maknanya putih bukan kata putih seperti kertas. Putih ni maknanya
Pisau yang asah, tajam bersinar lah maknanya. Yang putih, yang tajam bersinar, berkilat. Bukan putih, bukan pisau putih seperti ketah lagu. Putih ni kan nampak putih. Asah tajam sungguh. Tajam sinar. Pegang. Sehingga setengah Tok Guru kata, Tok Guru salah kata, tak atas batu, batu pecah. Tak atas batu, batu pecah. Pisau nak atas tajam dia nya. Tu jual dia tak save Nabi Ibrahim Ismail tu rasa sakit. Sebab tu sunat kita sembelih binatang tu kena dengan pisau yang tajam. Supaya apa? Supaya mensegerakan mati binatang tu, jangan menyiksakan dia. Ni pisau pun dah tupu tu. Ngok-ngek berapa kali dah. Tu tak ada utuh lagi. Tu jadi menyiksakan binatang, zalim tak boleh pula. Maka Ibrahim pun pegang pisau yang putih, letak di tekak Nabi Ismail anaknya. Letak di tekak bagi Nabi Ismail alaihi salam, anaknya, anak Ibrahim yang sangat sayang pada Ismail. Anak Ibrahim yang sangat sayang sangatlah. Tu ambil pisau letak di atas tekak. Mula-mula tak netai lagu tu, tidur netai lagu tu, tak nak sembelih tak masuk. Duk ringi tak masuk. Akhirnya Ismail duk katuk mata gitu. Ismail kata, "Gana ayah lama ni, duk main gapo? Lama tak sembelih lagi." Ya, Nabi Ibrahim tak royak kata tak masuk tu. Sembelih tak masuk. Tak royak. Yo supply dah gana ni. Pisau ni sangat tajam dah, tapi sembelih tak masuk. Dia tak tekak Ismail. Akhirnya Ismail kata, "Ya, ayah, takut ayah wasa kesian nampak mukaku ni, ayah wasa nyanyi. Tak apa, aku tu nak tidur menerak pula. Tidur menerak pula pun tak jadi." Tak jadi, tak masuk situ. Akhir Ibrahim pun tahu pisah. Pakai soalan monga dah. Tahu pisah dah. Kerana ni jadi pelik ni. Akhir tahu pisah. Tu tahu pisah dah. Ketika itulah malaikat Ibrahim alaihi salam, malaikat Jibril bawa datang mari penembus tebus dengan kibah. Tu maka dia katakan anak yang sangat sayang. Kemudian malaikat yakni Jibril alaihi salam. Kemudian maka malaikat Jibril alaihi salam bawa turun kibas biringlah. Biring daripada syurga. Bawa turun daripada syurga. Kibas daripada syurga tu. Penebusnya penebuh akan Ismail, nak menebuskan tebuh nyawa Ismail alaihi salam, nak tebuh nyawa. Tu dalam ayat Quran sebut wa fadainahu bizibhil azim, masa kadah tak silap ayat tu. Maka kami tebuskan Ismail tu dengan sembelihan yang besar, iaitu daripada kibah daripada syurga. Kibah ni biring daripada syurga sebagai penebusnya, penebuh akan Nabi Ismail alaihi salam. Dan disuruh, yakni Allah suruh sembelih kibas itu ganti daripada Ismail alaihi salam, ganti daripada Ismail. Memulai ganti kan ni. Sembelih ganti, masya-Allah, alhamdulillah, ujian besar. Akhirnya Allah Taala tebuh. Tu dia. Nampak tu dah. Dan adalah suruhan ini apa? Suruh sembelih kibah ni adalah suruhan ini, yakni suruh sembelih kibas ini waktu gelincit matahari, pada waktu gelincit, jadi waktu zuhur. Waktu gelincit jadi pada masuk waktu zuhur, waktu gelincit matahari. Tika tu dah. Tika gelincit matahari dah. Maka Nabi Ibrahim ni, kalau kita pergi Mekah, kawasan Mina kot tu, dekat kat tu kawasan tu hak Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim sembahyang 4 rakaat. Nabi Ibrahim pun sembahyang 4 rakaat kerana syukur, terima kasih kepada Tuhan. 4 rakaat. Nabi ada 2, Nabi Ibrahim 4. Gano gitu lalu 4 lu. Pertama, jadi rakaat pertama
kerana syukur, kerana terima kasih kepada Allah. Syukur pada suruh sembelih, pada suruh sembelih kibas penebusnya, penebus Ismail tu. Kerana syukur kepada Allah, kerana Allah Ta'ala suruh sembelih kibah. Boleh sembelih kibah gati Ismail. Syukur situ kerana Tuhan suruh pada suruh kecek molek tu dah. Kerana syukur kepada Allah yang suruh sembelih, kecek molek lagu tu molek. Kerana syukur kepada Allah yang suruh sembelih kibas penebus. Awak lagu tu molek. Yang suruh sembelih, bukan syukur pada suruh, syukur kepada Allah yang suruh sembelih kibas penebusnya tu. Kedua dari jadi rakaat yang kedua. Rakaat kedua syukur kerana lepas duka cita. Kerana lepas duka cita, oleh anaknya, anak Ibrahim, anak yang dikasihi. Sifat anak yang dikasihi itu Ismail. Ismail pun bimbang duka cita juga, orang panggil mati ni kena. Walaupun tujuh perintah pun tahu nak kata nak mati ni rasa duka cita dalam hati. Maka bila lepas pada mati dia rasa habis dah duka cita. Dengan sebab lepas duka cita anaknya tu pun dia syukur pula. Ketiga, rakaat yang ketiga, syukur oleh Ibrahim kerana minta keredaan Allah. Kerana minta syukur, kerana minta keredaan daripada Allah. Keredaan kepadanya, kepada Ibrahim. Nak minta wi Tuhan reda. Wi reda amalan-amalan dia. Kerjaan dia yang Allah Ta'ala perintah saat itu, wi Tuhan reda amalan. Keempat, rakaat yang keempat, syukur, terima kasih kepada Allah kerana beri kibas. Kerana Allah beri, Allah Ta'ala ganti kibas daripada syurga. Kibas berilah. Allah Ta'ala beri kibas daripada syurga. Kibas yang amat besar. Yang tu sifat pada kibas, yakni biring yang sangat besar di sisinya, di sisi Allah Ta'ala. Yang sangat besar di sisi Allah. Orang panggil yang mulia lah, yang ada kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri juga kibas tu. Ambil mari. Dan kibas ini, kata dia, dan bermula biring ni yang malaikat Jibril bawa turun mari wismelai gati Ismail ni, ialah kibas anak tu Ade. Ialah kibas ni, kata atas tengah ulama tafsir. Ulama tafsir berkata dengan ayat fadainahu bizibhil azim. Tak ada setengah kata kena kepada kibas bagi anak tu Ade. Kibas bagi anak tu Ade yang bernama Habil. Yang bernama Habil. Jadi kerana Habil itu buat kurban. Kalau tak nak kuat gini. Jadi kerana Allah terima akan kurban Habil, buat gitu. Kerana Allah terima akan kurban Habil dan tidak terima kurban daripada Qabil. Dan tidak terima kurban daripada Qabil. Tu buat molek. Tak mana ayat tak kena. Qabil tu kakak, Habil tu adik. Yokinya bukan pada kideki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tu ada ni dah, Siti Hawa dia beranak mari kemar-kemar semua. Allah Ta'ala wi kemuliaan. Siti Tok Hawa ni bila dia beranak mari perut besar, tubik kemar jatuh tina lagu tu lah. Ni, mari segu. Laki perempuan, kemar lelaki perempuan. Dan pada syariat Nabi Adam ni dia akan nikah lagu ni. Maknanya bila tubik hari kemar, jatuh tino. Lepas tu jatuh tino. Ni lagu ni. Maka akan ambil lelaki daripada hok mula-mula nikah dengan perempuan
daripada gu yang kedua. Orang panggil salap. Orang panggil salap. Cool lagu tu. Cara menikah. Sebab apa? Masa tu tak ada orang lagi. Kan? Nak mensebarkan zuriat. Ya, kena lagu tu. Cara nikah adik-adiknya. Pada syariat Nabi. Pada masa Nabi ada. Ya, ya boleh lagi. Tu. Satu kali timbuk gu ni. Kobe ya beranak dulu. Kobe beranak mari. Lepas tu Tino hok mari sekali dengan Kobe tu huduh. Yangok kalau. Tino hok tubik mari sekali dengan Kobe tu yangok cantik. Tak lama gu hok habis tubik pula. Habis tubik mari, Tino hok tubik mari sekali dengan habis ni huduh. Maka akhirnya tu ada kita Kobe tu nikah dengan huduh ni. Hok gu dengan habis ni. Lepas tu habis nikah dengan hok yangok tu. Hok mari gu sekali dengan Kobe tu. Kobe tak puas hati. Nampak adik dia boleh hok yangok. Wasa nak menikah dengan sama adik kakak ni. Hok boleh hok yangok ni. Lagu tu rasa tu adik kata hai tak leh lagu tu. Tak leh adik kakak dari perut tular tubik mari ni. Mari sekali lagu ni nak nikah lagi sekali tak boleh ni. Tak jong lah Kobe tak jong sungguh. Akhirnya tu ada kata ginilah buat keputusan. Kamu semua naik atas bukit ambil kurban. Pergi sembelih biring. Allah Ta'ala terima biring siapa, orang tu boleh nikah dengan hok yang ni. Allah Ta'ala terima kurban hak siapa dia mereka tu. Akhirnya pakat naik pergi. Maka Kobe ni dia niat hok tak molek dah, niat jahat dah. Setengah kata dia ambil biring hok tak ada juru mana, biring hok kuku. Awak nak pergi nak sembelih. Adapun habis ni pilih hok comel hok molek pergi kurban. Di atas bukit tu. Niat molek habis. Kobe tu niat tak molek. Akhirnya bila sembelih Allah Ta'ala angkat apa dia biring hok ni. Allah Ta'ala angkat biring hok dia. Hok habis ni naik ke langit. Dan sipel le syurga. Biring tu le syurga. Biring yang diambil oleh daripada habis itulah. Duk sipel pera le syurga. Duk le syurga tu. Maka bawa biring tu, bawa turun mari sembelih ganti Nabi Ismail alaihissalam. Tu kisahnya lagu tu. Tu ini molek tu, Kobe habis tu. Allahu akbar. Tu. Masya-Allah dah. Sini dia kena tanda molek dia kadang-kadang nak royak tak leh pula hukum kisah dia. Kadang-kadang royak lagu mana tak tahu. Tu. Maka kata dia kibah anak tu ada yang bernama Habib. Firman Tuhan dalam surah apa ni tak ingat saya. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Surah apa? Surah apa tak ingat. Wa fadainahu bidzibhil azimin. Dan kami tebus sembelih Nabi Ismail itu dengan sembelih kibas yang diturun daripada syurga. Tu ayat tu. Maka ayat tu. Wa fadainahu, dan kami tebus akan Ismail. Dan kami tebus, kami tu Allah. Allah Ta'ala kata dan kami tebus akan sembelihan Nabi Ismail itu. Tebus dengan sembelih kibas. Kibas mana? Kibas yang diturun daripada syurga. Masya Allah. Yang dijadikan kibas yang daripada Habil, anak tu ada tu Kobe dan Habil tu. Akhirnya Kobe bunuh Habil. Pembunuhan yang pertama yang berlaku atas dunia ni bunuh Kobe akan Habil ni. Belum pada tu tak ada lagi kisah bunuh. Darah mengalir atas muka bumi ni sebab pembunuhan Kobe kepada Habil. Kipo, Kiptino, Kigapa, Kideki. Bak deki adik kakak ni bak deki ni. Kalau jadi bunuh gimari. Tu dia nyo Habil, Qabil, Habil. Nama dia. Habis.
Tu pun ada ayat Quran sebut pula, ya nak kamu tak erti bila mati dah tak nak buat. Ya muka tak ada biasa lagi cara lagu mana, dia mati buat lagu mana. Ya tak ada cara lagi. Allah Taala tak gagak duk ekor mari duk balon duk kikir. Duk gomo sama dia akhirnya mati seekor. Hak seekor lagi ni gali tanah. Kamu seekor ni. Oh ya tengok. Kobin tengok, oh lagu tu buat dah. Akhirnya gali tanah kamu bel dia. Tu ada tahu tu Allah. Tu ada tahu kat tiok lah ya Allah. Tiok tak sudah. Tiok hak dulu tak habis lagi. Kih kena hamak pada syurga. Rasa malu tu tak habis lagi. Tiok hak nu pun tak habis. Mari tiok hak nak dia pula. La ilaha illallah. Tu dah. Dan ini juga, ini dan sembelihan ini juga asan, jadi permulaan kurban pada hari raya asan. Jadi asan pada kurban pada hari raya haji. Asalnya permulaan kurban pada raya haji. Jadi asal usulnya mai mula sining, mula ada sembelihan inilah. Sembelihan inilah. Sekat tu dulu insya-Allah. Dan mula-mula orang sembahyang asar Nabi Allah Yunus alaihi salam. Tak ayah mana ni benda ni cepat-cepat tak apa. Yang penting kita stop, we kena sikit-sikit gitu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa'u, wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an, rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوب واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين منا أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دا محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق كل حلالا دائما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل ملوك واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد